Nak pun orang Perlis juga ke? Taklah, Lina orang KL Raif. Oh, by the way, tak payahlah nak berencik-encik dengan saya. Panggil dia Raif. Macam tak sopan pula. Kalau tak sopan, panggil Abang Raif. Harus bayangan yang lama, luka yang Abang Raif. jadi. Erina dengan Tuan Raif ada apa-apa ke? Sebab staf bercakap sampai dekat I. Itu yang I ingat I nak tanya you sendiri. Tak ada. Tuan Raif kan bos Lina. Yelah tu, bos. Okeylah, tak apalah. Kalau tak ada apa-apa, baguslah. I percaya you dah besar, you boleh fikir mana baik, mana tak. I percayakan you. Terima kasih. Kak Misha seorang je percayakan Lina. Sedutan drama Haloba yang membawa kepada topik perbincangan kita untuk hari ini, panahan cinta skandal. Kalau kita lihat dari sedutan drama itu, skandal berlaku di tempat kerja dan keadaan paling membimbangkan bila skandal itu berlaku antara suami orang dan juga isteri orang dan juga suami orang. Saya nak tarik nafas dahulu sebelum Silakan. kita perkenalkan tetamu-tetamu kita di studio. Okey, kita sama-sama tarik boleh? Okey, anda pun sama-sama tarik nafas. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Nurhayati Ibrahim selaku pencarah kanan program Psikologi Klinikal dan Kesihatan Tingkah Laku Fakulti Sains Kesihatan UKM yang juga merupakan seorang kaunselor. Terima kasih Prof bersama dengan kita hari ini. Baik, dan di sebelah Prof pula Syirah, kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad, iaitu selaku perunding motivasi. Memang tak asing lagi lah di wanita hari ini. Sihat ya Doktor? Alhamdulillah. Baru balik bercuti katanya. Baru betul? balik bercuti dah kena panas. Topik panas. Studio panas ke topik panas? Topiknya panas. Ya. Okey, baik. Mungkin kita mulakan dahulu dengan Prof. Ya, Prof. Tadi saya dah petik dah maksud daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Katanya skandal adalah satu perkara ataupun perbuatan yang dikategorikan sebagai benda yang keji, terhina dan sebagainya. Tapi dari sudut psikologi ni, Prof, apakah sebenarnya itu skandal? Dan skandal ni kita selalu kaitkan 100% negatif. Kenapa ianya 100% negatif? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi kepada semua. Okey, terima kasih atas jemputan pada kali ini. Dan bila bercakap pasal skandal ni, saya pun jadi nervous juga ya. Jadi nervous juga sebab isu ni biasanya melibatkan wanita lah ya, wanita yang paling terkesan apabila berlakunya skandal ini ya. Baik. Terutama bila yang dah berkahwin, dah ada pasangan, dah ada tunang pun ada skandal, yang ada kekasih pun sebenarnya masih ada skandal juga ya. Jadi kita tidak menjurus kepada yang berkahwin saja ya. Baik. Tapi bila kita sebut skandal ni, dia adalah perbuatan, perbuatan yang sebenarnya tidak bermoral, yang tidak beretika sebenarnya. Dan yang kalau kita tengok dalam definisi pun sesuatu yang memalukan, gosip yang buruk tentang seseorang. Okey. Jadi bila bercakap pasal skandal ni, tapi nama dia tu agak nampak okey sedikitlah kalau kita kata curang. Kalau kita kata ada kekasih gelap, adakah benda itu sama? Macam sama. Dia nampak macam lebih kurang sama Tapi kan? tak sama. Tapi lebih kurang sama sebenarnya. Tapi bila kita sebut curang tu nampak sangat-sangat kasar. Tapi skandal ni kadang-kadang kita kena ada mungkin betul ataupun tidak. Kena ada bukti. Kena ada bukti. Okey. Kalau ada bukti barulah kita kata skandal. Tetapi kalau misalnya belum lagi, itu adalah gosip baru. Baru gosip. Tapi bila dah sah bahawa itu adalah skandal, itulah satu yang paling menyakitkan. Kalau perempuan ada skandal ataupun lelaki, suami orang ada skandal ataupun isteri orang ada skandal, semua perkara itu semua menyakitkan pasangan masing-masing. Betul. Okey. Jadi Okey, baik. Sugi, kalau kita cakap tentang skandal ni juga, mungkin ada dalam kalangan kita yang menganggap ataupun mereka ni nak selamatkan diri dengan mengatakan itu adalah kawan kerja, itu adalah kawan baik. Saya luahkan perasaan, mungkin luahkan sedikit masalah di tempat kerja dekat kawan baik. Dr. Tengku, mesti ada garis halus yang memisahkan antara ini adalah skandal dan ini adalah kawan baik. Tersenyum lebar, Dr. Tengku. Sebenarnya kalau kita kata skandal, skandal ni adalah perbuatan itu negatif dan hasil daripada perbuatan itu juga menyakitkan orang.
Okey, menjatuhkan maruah orang, memalukan, mengaibkan. Tetapi bila kita kata BFF, teman yang baik, yang rapat, yang mesra, dia punya tindakan-tindakan itu positif. Dan hasil yang datang juga adalah hasil yang baik-baik. Kan, maknanya rapat, tapi hubungan emosi itu hanya sekadar kita sebagai seorang sahabat yang sangat rapat, yang saling kenal, yang saling memahami, tetapi tidak lebih kepada itu. Kan, saya kalau katakan dia rapat kenal sampai ke bilik tidur, itu dah negatif. Itu maknanya skandal. Itu melampaui batas. Itu melampaui batas, itu skandal itu. Kan, tapi kalau katakan hanya sekadar rapat, betul-betul akrab, dan biasanya BFF ni dia tak sorok. Kan, pasangan dia tahu siapa BFF dia. Kan, ini BFF saya kan. Malah pasangan pun boleh berkomunikasi, berhubung dengan BFF kita. Tetapi skandal disorok-sorokkan. Telefon dipegang pun menggeletar tangan kan. Bawa masuk tandas. Bawa masuk tandas. Jadi dia bukan satu garis halus tahu, tapi satu garis kasar, terpisah, sangat terpisah. Sangat tak sama antara BFF dengan skandal tu tadi. Okey, baik. Saya suka apabila doktor berkata yang ia melibatkan hubungan emosi. Betul. Kita manusia kan, Prof, kita ada pelbagai emosi. Kadang-kadang emosi ni kita, walaupun kita cakap mind over matter dan sebagainya, emosi ni sukar untuk kita tangkis ataupun kita kontrol lah kan. Tapi dalam aspek skandal ini, Prof, adakah emosi boleh kita kata jadikan dia macam tiket untuk beri alasan? Tapi emosi saya macam ni, jadi dia bukan skandal. Tersuka. Tersuka. Tapi kalau kita tengok kalau dalam psikologi itu sendiri, kalau kita tengok, betul kita kata emosi itu adalah salah satu. Tapi sebenarnya sebab banyak faktor yang mahu kepada skandal itu sendiri. Satu disebabkan oleh personality individu tersebut. Diri individu tersebut. Sebab kalau saya melihatlah sedikit, kita sentuhlah sedikit kajian. Dia menyatakan bahawa orang yang extrovert, orang yang senang bergaul, orang yang senang menceritakan perasaan, itu adalah orang-orang yang mudah untuk terdedah dengan skandal. Ataupun juga orang yang dia punya dia punya agreeableness dia kurang. Dia kurang bersetuju dengan orang. Tetapi dia kurang juga empati. Maksudnya dia dan self control dia juga kurang sebenarnya. Maksudnya bila self control kurang, maka emosi itu senang terpikat, senang terpaut. Kita tak nak kontrol. Bila kita tengok cantik, kita tengok ada sesuatu yang menarik pada seseorang tu, maka kita jadi senang tertarik. Jadi dia melibatkan emosi. Tetapi bila skandal itu, kita tak sebut emosi semata-mata. Dia kadang-kadang dia melangkaui, seperti doktor cakap tadi. Dia melangkaui. Dia dah ada contact, physical contact, even kadang-kadang ada sexual contact. So benda-benda yang macam tu sebenarnya kita tak nak kata. Kalau emosi you boleh kontrol, tak ada masalah kan? Sebab ramai orang yang ada emosi bila tengok cantik, kalau boleh tengok sesuatu yang kita berkenang, tak kira lah lelaki ke perempuan, kita ada perasaan itu. Tetapi sejauh mana kita boleh kontrol emosi kita tu supaya tidak berlebihan dan tidak melayan, dan akhirnya dia menjadi berlebih-lebih, akhirnya dah tak boleh nak buat apa, maka berlakulah skandal. Ada peluang dan ada ruang pula, maka menjadilah. Okey, baik, faham. Tapi kan Sugi, saya tertanya-tanya, kenapa selalunya skandal ni lebih banyak berlaku di pejabat? Adakah sebabkan kita lebih banyak luangkan masa dengan kawan pejabat sampai kita tersuka, bab kata producer kita? Tersuka. Dia skandal bukan sahaja berlaku di pejabat, di mana tempat yang kita sering berjumpa. Kalau kita sering berjumpa di kelab, kalau kita sering berjumpa dalam satu aktiviti NGO, di situlah. Tapi kalau kita lihat di pejabat ni orang hari-hari jumpa. Dan biasanya skandal ini berlaku apabila mula adanya curhat ni kan, meluahkan perasaan. Kita ada masalah dengan pasangan, kita meluahkan masalah kita kepada orang yang salah. Kan, kita meluahkan, jadi orang tu mula simpati. Saya cakap ramai kepada ramai yang datang minta nasihat saya, kalau ada di antara orang yang kita curahkan yang berlainan gender dengan kita, bila dia kata kalau I jadi suami you, tinggal lari jauh-jauh. Kenapa dia nak kata kalau I jadi suami you? Itu bukan satu bentuk cara nak beri nasihat yang baik. Kan? Jadi ini yang kadang-kadang orang akan rasakan, oh, dia adalah seorang pendengar yang baik, dia lebih caring, dia lebih romantik. Alangkah baiknya kalau dialah yang menjadi suami pasangan. Skandal selalu menang, dia
Jadi di situ dia membuka ruang dan peluang kepada berlakunya skandal di pejabat. Kan sebab tu. Tapi bukan di pejabat macam saya kata. Di mana tempat kita sering berjumpa, sering bersama, maka apabila berlakunya komunikasi seperti itu yang curahan hati, luahan perasaan, mengadu masalah. Jadi dia membuka ruang-ruang. Baik. Saya setuju dengan apa yang Doktor dan Prof berkata. Kalau kita tak membuka ruang itu, tidaklah akan ada perbuatan seperti itu ataupun dalam bahasa biasa skandal itu tidak akan wujud. Tapi kadang-kadang susah bagi mereka yang sudah pun terikat dalam perasaan itu. Lepas ni kita nak tanya Prof, macam mana boleh kita disconnect ataupun detach daripada perasaan itu. Dan sebelum itu kita juga nak anda dengarkan pandangan orang ramai berkaitan dengan topik panas kita pada hari ini. Silakan. Biasanya kalau macam skandal ni, dia start dengan kita tak jaga batas lah. So first tu macam kita kongsi, maybe diorang kongsi masalah ke mula-mula tu, ataupun macam makan sama-sama ke. So benda tu makin lama jadi macam, yelah macam orang baru kenal pun mestilah tak rapat kan. So kalau dah hari-hari spend time apa semua, benda tu akan jadi macam lagi akrab lah. Okay, pada pendapat saya, boleh berlakunya peristiwa skandal ni tempat kerja ataupun di mana-mana tempat lah. Sebenarnya daripada orang tu sendiri yang dia rasa macam dia yang boleh contribute kepada kes skandal tu. Lagi satu, orang yang terlibat dalam skandal tu juga. Okey, biasanya kan kalau tempat kerja ni dia akan bermula dengan share masalah, mungkin kurang perhatian daripada pasangan masing-masing, suami atau isteri, dan mungkin benda bila dah start share masalah, dah makin rapat dan benda tu boleh menjadi lebih parah. Macam kalau Ash ada rakan-rakan sekeliling yang menghidapi kes skandal ni, Ash akan comfort dia lah, sebab kadang-kadang ada orang yang terlibat dalam kes orang yang dah berkahwin, macam dia sendiri pun tak tahu sampai sendiri kantoi. So biasanya mungkin kalau saya sendiri, mungkin saya akan tegur, tapi mungkin tegur ni dia very subjektif lah. Mungkin cara teguran kita tu mungkin kena soft sikit, sebab benda ni bergantung kepada individu masing-masing. Skandal itu dia pelbagai reaksi orang ramai di luar sana. Akan tetapi Sugi dan juga Prof dan juga Doktor, saya nak kongsikan juga cerita daripada rakan kita di Facebook. Katanya suami dia ni ada hubungan dengan seorang wanita ini yang juga isteri orang. Pada asalnya ia bermula dengan mengadu hal rumah tangga, kemudian terbawa-bawa terbawa-bawa untuk menonton wayang bersama. Jadi dalam situasi yang begini, kita selaku pasangan yang mungkin dicurangi, Profesor, bagaimana kita nak kawal perasaan ini? Dan perkara ini pula berlaku waktu dia mengandung. Macam mana kita nak kawal emosi kita berdepan dengan pasangan yang ada skandal ni? Kalau bila sebut skandal, lepas tu isteri orang dengan suami orang, lagi parah ya. Kalau suami orang dengan isteri, kalau bukan isteri orang pun satu benda yang sudah sangat-sangat teruk tapi bila kita tengok suami yang sebegini dan isteri yang sebegini, maksudnya sama je kan, kita tengok perangai sama saja. Jadi macam mana nak berhadapan dengan situasi yang sebegini ni, saya sendiri pun sukar sebenarnya nak menyatakan, sebab kalau emosi seorang perempuan, saya bercakap dari segi pihak perempuan lah nanti. Mungkin doktor boleh cakap dari segi pihak lelaki. Perempuan, apa yang orang akan cakap, sabar. Dan sejauh mana seorang perempuan itu boleh sabar bila dapat tahu bahawa suami ada skandal, ada perempuan lain. Jadi apa yang perlu dibuat adalah apabila you dapat tahu, biasanya orang berkomunikasi, bertanya dengan cara yang baik dulu dengan pasangan. Itu kalau orang yang mampu bersabar, dia akan bertanya dengan cara yang baik, komunikasi yang baik, tanya kenapa benda itu berlaku dan apa yang kekurangan yang menyebabkan itu berlaku. Tapi kadang-kadang suami dia tidak akan mengaku juga. Dia tak akan mengaku sebab kita kadang-kadang kita sukar bila benda itu dah terdedah secara sekata tak boleh nak ditutup lagi, maka berlakulah pengakuan itu. Tetapi kadang-kadang benda itu sudah sangat-sangat parah yang tidak boleh dibendung lagi. Jadi apa yang isteri boleh buat,
selain daripada sabar, dia kena rasional. Apa yang dia perlu buat. Kalau dia pun sama, ada setengah pasangan dia akan buat benda yang sama. Kalau you boleh buat macam tu, I pun boleh buat macam tu juga ya. Jadi kita tak nak benda-benda yang macam itu. Ya, jadi dia kena rasional, kena dapatkan khidmat yang daripada orang-orang yang boleh membantu. Jangan cari orang yang makin bagi batu api pada dia, menambahkan lagi marah. Sebab kadang-kadang skandal ini kadang-kadang rumah tangga tu masih boleh diselamatkan. Walaupun mungkin ada skandal tetapi masih boleh diselamatkan kalau ada cara-cara yang tertentu yang kita boleh bantu pasangan tersebut ya. Jadi jangan terlalu jump to conclusion sampai seolah-olah dunia ni dah gelap, dah tak ada apa, tapi kita pasti setiap ujian tu pasti ada hikmah dan ada jalannya yang kita boleh buat ya. Okey, baik. Dan apa yang dikongsikan oleh penonton ini, mungkin saya boleh panjangkan soalan ini kepada doktor juga. Doktor, kalau kita lihat ianya bermula dengan luahan perasaan. Okay. Kalau saya dengar seseorang itu ingin meluahkan perasaan pada rakannya, tak kisahlah sama gender ataupun berlainan gender, saya rasa tak ada apa, tak salah pun. Tetapi apabila dah buka ruang untuk melampaui batas, itu yang menyebabkannya ia perbuatan yang kejam kepada si isteri tadi dan itulah yang menjadikannya satu skandal. Baik, doktor. Bila kita bercakap mengenai perbuatan itu sendiri, kalau saya sekadar meluahkan perasaan, saya rasa tak salah. Saya meluahkan perasaan je. Mungkin kat rumah tak ada orang nak dengar bila saya meluahkan perasaan. Jadi itu membuka ruang untuk seseorang mendengar pada apa yang saya ingin berkata. Dia macam inilah. Keadaan pertama, dua-dua jiwa kosong. Ada masalah dengan pasangan masing-masing, tak pernah berkomunikasi dan selesaikan masalah di rumah. Dua-dua ni berjumpa, dua-dua sama-sama curah perasaan. Boleh melibatkan berlakunya skandal. Yang kedua, yang satu ni tak ada masalah. Yang seorang ni ada masalah. Tetapi dia adalah orang yang memang sudah ingin ambil peluang, ambil kesempatan atas masalah orang. Maknanya dia dah rancang dan dia tak ada nak ada hubungan kahwin sebab dia tahu itu suami orang, ini isteri orang. Tak mungkin dia akan berakhir dengan perkahwinan. Jadi dia ambil peluang itu hanya untuk seronok, untuk puaskan hati masing-masing, jiwa masing-masing. Jadi sebab itulah bila kita nak luahkan perasaan ke apa, yang paling baik adalah luahkan perasaan sama-sama, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, ataupun terus pergi macam dekat Prof ni yang memang profesional. Sebab apa? Bila kita jumpa orang-orang yang profesional, walaupun dibuka fail dan sebagainya, dibuat catatan, semuanya difailkan, tak ada orang tahu pun masalah kita. Yang tahu adalah kaunselor kita saja. Kan dia ada etika dia. Tapi bila kita bercerita dengan orang lain dia tak ada etika. Di situ dia kadang-kadang dia mula mengambil kesempatan dan sebagainya. Sebab tu kita kena faham masalah kita ni meluahkan perasaan itu untuk meringankan beban. Okay? Orang tak boleh selesai masalah kita sebenarnya. Kita yang kena selesaikan masalah kita. Jadi the moment orang tu nak cuba selesaikan masalah kita, dia berlaku campur tangan dalam kehidupan kita. Itu yang akhirnya boleh terlanjur menjadi satu perkara yang lebih jauh daripada apa yang disangkakan. Baik. Kalau kita boleh pandang sedikit isu skandal ni dari sudut yang berbeza. Sebagaimana yang doktor katakan tadi, skandal ni kita cari disebabkan kita tak ada orang tempat meluahkan perasaan. Mungkin dengan berlakunya kesilapan lah, kita ada skandal, kita boleh cakap satu kesilapan dalam rumah tangga lah. Dengan adanya kesilapan ini membuka ruang kepada kita selaku pasangan untuk baiki diri, untuk jadi pendengar yang lebih baik, untuk mungkin untuk jaga penampilan, sebab dekat luar sana mungkin pasangan kita nampak orang lain lagi cantik, orang lain lagi faham, orang lain lebih mendengar. Apa pendapat Prof perkara ni? Dia dua, sama ada jadi makin lebih baik atau jadi makin teruk. Kalau jadi makin baik, alhamdulillah lah. Tapi kalau makin teruk, bercerai lah akhirnya. Kan? Jadi kalau makin baik itu bermaksud masing-masing menyedari, masing-masing mencuba. Tapi kalau sebelah pihak sahaja mencuba, pasangan isteri sahaja mencuba untuk menjadi lebih baik, menjaga penampilan, berkomunikasi dengan baik, cuba memenuhi kehendak dari segi emosi dan fizikal dan seksual si pasangan, maka itu kita kata sesuatu yang positif. Tetapi ada juga
dia tidak berlaku begitu ya. Jika seseorang yang pasangan itu merasa itu satu yang sangat-sangat menyakitkan, satu penipuan yang dan dirasanya tak boleh dipercayai lagi, maka end up-nya sesuatu yang sangat kita kata menyayat hatilah ya. Kadang-kadang sebab dia melibatkan anak-anak, dia melibatkan pergaduhan-pergaduhan yang besar dalam rumah tangga, dan akhirnya yang kalau tidak ada, tak boleh diselamatkan lagi, maka perceraian itu adalah lebih baik. Okey, baik. Sebelum kita ke doktor untuk penutup, saya nak tanya kepada Prof juga. Prof, bagaimana kalau seseorang itu dah perasan, okey, saya rasa saya dah macam adalah feeling-feeling kat seseorang ini, bagaimana untuk mereka disconnect daripada perasaan itu? Susah ya. Susah dah. Bila dah start ada perasaan kan, bila dah start ada perasaan, macam mana nak, dia sepatutnya kalau di tempat kerja cuba mengelaklah. Cuba mengelak, lepas tu cuba ingat, cuba belajar bersyukur. Ya, apa yang ada di rumah kita, apa yang ada, cuba belajar bersyukur, sebab manusia ni selalu dia tak nampak benda yang ada di hadapan. Kan? Cuba orang yang tengah rasa dah dah ada perasaan tu, cuba fikir balik, fikir anak-anak, fikir pasal isteri, fikir kebaikan yang pasangan kita pernah buat. Jangan nampak pada keburukan sahaja, sebab manusia tak perfect. Ya, tak perfect. Jadi kita cuba melihat pasangan kita dalam sudut yang positif. Ya, betul juga kata kita isteri akan kena jaga penampilan diri apa semua. Kadang-kadang kita tengok orang yang cantik, tapi pasangan masih begitu juga. Jadi apa yang perlu kita buat, maksudnya masing-masing kena muhasabah diri masing-masing. Mungkin ada kesilapan pada pasangan juga, tetapi kalau kita rasa ini bukan skandal ini sebenarnya bukan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan dia, malahan dia akan menjadi makin teruk. Jadi cari jalan penyelesaian yang terbaik, dan pasti ada jalan yang terbaik untuk itu. Baik. Dan daripada doktor sendiri? Okey, apa yang boleh saya katakan, sebenarnya bila kita sebut skandal ni, ya betul, pertama kita mencegah itu lebih baik daripada setelah terbentuknya satu bentuk perasaan. Dan yang kedua, kita kena sedar diri. Itu sangat penting, sedar diri. Jangan kita duk perasan, oh aku handsome, aku cantik, aku itu. Yang perasan ni yang masalah. Kita kena sedar diri di mana kita kan, dan kita naik ni bersama dengan pasangan kita. Betul. Kita kena sedar diri kan. Dan yang ketiga saya nak pesan, jangan kita keliru kan skandal dengan poligami yang dibenarkan dalam Islam. Kan? Sebab kadang-kadang bila orang sebut skandal, semuanya hentam sampai ke langgar batas apa yang dibenarkan oleh agama. Skandal seperti saya kata tadi, perbuatannya buruk, hasil hujung dia pun tak baik, dan tak ada benda yang bagus yang yang terhasil. Tetapi dalam Islam misalnya bila kita sebut poligami, dia ada niat yang murni, ada perkara yang baik, dan penghujungnya adalah satu kebahagiaan. Jadi benda tu kita kena pisah. Itu betul antara dua ni, yang tu sepatutnya kita tengok di mana garis halus dia. Sangat mungkin sukar untuk dibezakan. Tapi macam saya kata tadi, elakkan skandal. Sebab apa? Sebab memang dia akan membawa kepada keruntuhan moral, keruntuhan rumah tangga, dan juga institusi keluarga itu tadi akan rosak. Okey, baik. Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad dan juga Profesor Madya Dr. Nurhayati Ibrahim. Terima kasih banyak-banyak atas penjelasan yang saya kira sangat-sangat baik untuk tengah hari ini. Betul, Tu Syirah. Kita betul seperti yang Prof katakan, kita manusia tak perfect, tetapi itu bukanlah alasan untuk kita melampaui batas, dan yang penting kita jujur pada diri kita sendiri dan juga pasangan kita.